Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang termokimia bab 5 sains tingkatan 3. Apakah dia maksud termokimia? Termokimia ialah gabungan dua perkataan iaitu termo dan kimia. Termo berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud haba. Jadi, termokimia ialah kajian tentang perubahan haba dalam tindak balas kimia. Tindak balas kimia ada dua jenis, iaitu yang pertama tindak balas endotermik dan yang kedua tindak balas eksotermik. Apakah dia maksud endotermik? Apakah dia maksud eksotermik? Endo juga berasal daripada perkataan Yunani yang bermaksud dalam. Okey, sekarang mari kita lihat apa yang kita akan belajar untuk keseluruhan tajuk ini menggunakan peta minda. Termokimia hanya mempunyai satu standard kandungan iaitu 5.1 tindak balas endotermik dan eksotermik. Standard kandungan ini mengandungi 5 standard pembelajaran iaitu yang pertama mendefinisikan tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Berdasarkan perkataan endo itu sendiri yang bermaksud dalam, maka tindak balas endotermik bermaksud tindak balas kimia yang menyerap haba dari persekitaran. Ini menyebabkan persekitaran menjadi lebih sejuk daripada asal. Suhu persekitaran menjadi lebih rendah daripada sebelumnya. Perkataan ekso kita dah tahu, iaitu bermaksud luar. Maka, tindak balas eksotermik bermaksud tindak balas kimia yang membebaskan haba ke persekitaran. Ini menyebabkan suhu persekitaran menjadi lebih tinggi daripada suhu sebelumnya. Okey, itu standard pembelajaran yang pertama. Standard pembelajaran yang kedua ialah menghubung kait haba yang diserap atau dibebaskan dalam tindak balas kimia kepada tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Okey, di sini kita tengok haba yang diserap merupakan proses endotermik. Manakala haba yang dibebaskan ialah tindak balas eksotermik. Maka berkaitannya ialah haba diserap proses endotermik, haba dibebaskan proses eksotermik. Standard pembelajaran yang ketiga ialah menjalankan eksperimen untuk membanding dan membeza tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Untuk keempat-empat eksperimen ini, kita nak tentukan suhu akhirnya. Adakah ia lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada suhu awal? Jika ia lebih tinggi, maka ia adalah tindak balas eksotermik. Manakala jika ia lebih rendah, menunjukkan ia adalah tindak balas endotermik. Daripada situ, kita banding bezakan antara tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Untuk eksperimen pertama, kita campurkan natrium hidroksida dan air. Natrium hidroksida ni ialah alkali. Sebelum tindak balas, kita ambil suhu awal dan di akhirnya kita ambil suhu akhir. Kemudian kita bandingkan perubahan suhu. Jika suhu akhir lebih tinggi daripada suhu awal, maka ia adalah tindak balas eksotermik. Dan jika suhu akhir lebih rendah daripada suhu awal, maka ia adalah tindak balas endotermik. Perkara yang sama kita lakukan untuk 3 lagi bahan-bahan yang berlainan, iaitu yang kedua garam aluminium klorida dan air. Adakah suhunya lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada suhu awal? Asid hidroklorik dan natrium hidroksida. Ini adalah proses peneutralan. Kita tengok suhu akhirnya, adakah ia lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada suhu awal? Dan akhir sekali ialah asid hidroklorik dan natrium hidrogen karbonat. Kita lihat adakah suhunya lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada suhu awal. Standard pembelajaran yang keempat ialah menjelaskan dengan contoh tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Di sini kita bahagikan kepada dua, iaitu tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Kita berikan contoh-contoh tindak balas endotermik dalam kehidupan harian.
iaitu yang pertama dalam pembuatan kek dan yang kedua dalam proses fotosintesis. Manakala untuk tindak balas eksotermik, pembakaran bunga api dan proses respirasi. Banyak lagi tindak balas yang berlaku dalam kehidupan harian kita dan kita boleh kelaskan tindak balas ini kepada tindak balas endotermik dan tindak balas eksotermik. Standard pembelajaran yang kelima, iaitu yang terakhir, ialah mereka bentuk bahan menggunakan konsep tindak balas eksotermik dan endotermik bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Untuk ini, kita cadangkan 3 bahan yang boleh direka bentuk oleh pelajar. Iaitu yang pertama, menghasilkan bahan yang boleh melegakan kekejangan otot. Kita bahagikan kepada 2, iaitu pek panas segera dan pek sejuk segera. Pek panas segera ni ialah sejenis bahan yang apabila kita picit, ia boleh menjadi panas dengan serta-merta dan boleh kita gunakan untuk melegakan kekejangan otot. Dan pek sejuk segera juga bertindak dengan cara yang sama, iaitu apabila kita picitnya, dia akan serta-merta menjadi sejuk dan kita boleh gunakan untuk merawat demam dan sebagainya. Yang kedua ialah menghasilkan lampu kecemasan apabila ketiadaan bekalan elektrik. Dan yang ketiga, pelajar boleh membina bekas untuk mengekalkan suhu sama ada panas ataupun sejuk. Itulah dia 5 standard pembelajaran yang ada dalam standard kandungan 5.1 Termokimia bab 5 Sains tingkatan 3. Sekian saja untuk kali ini. Jumpa lagi dalam video-video yang lain pula. Cikgu ucapkan selamat belajar kepada semua pelajar yang menonton video ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.